Setelah kita baca yang terdahulu keadaan dunia ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rom, Parsi, Yahudi dan Kristian. Yang kelima, negeri Cina, negeri yang bertamadun, juga ditenggelami kesesatan, ajaran Buddha, Loza dan Konfusi menjadi agama yang dianut oleh penduduknya. Kesemua ajaran itu terpesong dari ajaran Tauhid yang sebenarnya, sehingga mereka beribadat dengan memuja sesama makhluk dan membawa ajaran yang tidak memenuhi fitrah manusia. Walaupun Cina masyhur dengan tamadunnya, tetapi penduduknya tidak menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapat petunjuk yang sebenar, tidak membawa risalah yang mampu menyelesaikan masalah manusia dalam segala aspek, dan tidak boleh menjadi contoh yang baik dalam membetulkan kehidupan manusia. Negeri Cina yang dikatakan bertamadun, tembok besar Cina yang ribu-ribu kilometer yang hebat dibangunkan. Ilmu orang Cina yang banyak macam-macam ilmu, sehingga Nabi sebut kalau nak belajar ilmu, pergi ke negeri Cina, ilmu dunia. Tetapi rakyatnya dalam keadaan sesat, rajanya dalam keadaan sesat, menganut agama syirik, agama Buddha, agama Loza, agama Konfusi, menyembah berhala, menyembah ibu bapa, menyembah nenek moyang, menyembah sesama makhluk, bukan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan peraturan-peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan berlakunya kezaliman dan kesesatan. Walaupun kaya raya, dapat mendirikan bangunan-bangunan yang hebat. Itu Cina. Tak boleh menyelamatkan manusia. Yang keenam, negeri India juga mempunyai peranan yang besar di dalam pergolakan dunia. Bagaimanapun seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, India merupakan penyumbang keruntuhan akidah, masyarakat dan akhlak kepada negeri-negeri jirannya, dan memainkan peranan yang besar dalam menyesatkan rantau di sebelahnya. Penduduknya yang beragama Hindu itu mempunyai keistimewaan di dalam kesesatan. Mereka dari segi banyaknya Tuhan yang dia ada-adakan untuk dipuja, dari segi kepuasan hawa nafsu, dan mewujudkan kasta-kasta di dalam masyarakat. Dalam abad ke-6, menurut yang tercatat di dalam kitab Wida, kitab agama Hindu, jumlah Tuhan-Tuhan yang ada oleh mereka sebanyak 37 Tuhan. Dan mereka menambahnya dari masa ke masa. Apabila bertemu dengan setiap perkara dan benda yang dianggap menarik, mereka memuja patung-patung pemimpin-pemimpin atau pahlawan-pahlawan yang disanjung sehinggalah kepada pemujaan binatang-binatang yang tidak berakal. Di samping itu terdapat juga ada adat karut dan khurafat yang menjadi amalan mereka. Mengikut almarhum Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama yang terkenal di India yang banyak mengarang kitab-kitab. India bukan saja sesat, bahkan menyumbang ajaran-ajaran sesat kepada negeri-negeri lain. Di India lah lahirnya agama Hindu. Di India lahirnya agama Buddha. Di India lahirnya agama Sikh, yang menyebarkan syirik, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlanjur dan sangat melampau. Mula-mula puluh Tuhan, lepas tu ratus Tuhan, lepas tu ribu Tuhan, jadi beranak Tuhan.
Tuhan jadi beranuk, sangat melampau dan sangat sesat. Siapa kepada memuja binatang, dipujanya binatang-binatang, memuja lembu, memuja kera, memuja monyet, memuja macam-macam, memuja pohon kayu, memuja makhluk-makhluk, bukan memuja Tuhan sekalian alam, Allah yang Maha Esa. Kesesatan berlaku di India. Bahkan berlaku pula kezaliman dalam masyarakat, membahagikan manusia mengikut kelas. Ada kasta, ada kelas tinggi, ada kelas rendah. 4 kelasnya yang terkenal. Orang kelas rendah tak boleh makan bersama dengan orang yang kelas tinggi, tak boleh makan, tak boleh bercampur. Cerdik macam mana pun tak boleh naik, kerana kelas dia rendah. Kalau bodoh macam mana pun, kelas tinggi tetap dipuja dan naik. Ini kasta di India. Berlaku berbagai-bagai kekejaman. Bila suami mati, isteri kena bakar sama suami. Bila bini mati, tok lelaki tak kena bakar adik. Dan berbagai-bagai penyelewengan. Ini berlaku di India, yang tak teka nak diceritakan. Itulah keadaannya. Yang ketujuh, begitu juga dengan daerah-daerah lain di dunia yang mengalami keadaan yang sama. Umpamanya penduduk Asia Tengah. Penduduk Asia Tengah, belah Rusia, belah Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan dan lain-lain lagi. Dan timur jauh, Jepun, Korea dan lain-lain. Mereka menganut agama keberhalaan seperti Buddha dan sebagainya. Mereka hidup dalam keadaan liar tanpa sistem hidup yang sebenarnya. Begitulah juga keadaan di Asia Tenggara, di kawasan kita ini, di tanah Melayu, Indonesia, di mana keadaan di India dan China memberi kesan yang hebat kepada penduduknya. Kesan-kesan sejarah yang dijumpai di zaman mutaakhir membuktikan tentang apa yang telah berlaku di zaman sebelum kedatangan Islam. Apalagi di daerah lain yang tidak mempunyai asas dan tanda tamadunan yang diterokai oleh manusia. Dapat digali dalam tanah, dijumpai kesan-kesan berhala, kesan-kesan jahiliah. Apa yang jadi masalah? Gali, simpan dalam muzium, puja pula. Hebat datuk nenek kita zaman dulu. Hebat apa? Hebat sesat, hebat syirik. Kalau jumpa barang lama, daripada mah, daripada apa, tak boleh lebuh. Ini datuk nenek kita zaman dulu. Oh, hebat tamadun dia. Di Mesir, di India, termasuk di Asia Tenggara. Mesir, sebab adanya Azhar. Orang Mesir bangga dengan Firaun. Firaun yang zalim dibanggakan, patungnya dibanggakan. Begitulah diajar di rantau kita ni, dibanggakan dengan patung-patung dan berhala-berhala zaman jahiliah. Zaman jahiliah menjadikan seluruh dunia ini sebagai pentas yang menegakkan kezaliman. Peraturan dirimba menjadi amalan hidup manusia. Ajaran-ajaran yang pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi telah dilupai atau diselewengkan. Walaupun begitu, ada segelintir manusia yang masih berpegang dengan saki-baki kebaikan yang masih tinggal, tetapi mereka tidak boleh menengahkan sistem itu ke dalam masyarakat yang berkecamuk, sehingga penganutnya terpaksa beruzlah mengasingkan diri. Ajaran nabi-nabi diselewengkan. Ulama-ulama ahli kitab tidak boleh mengajar, terpaksa bersembunyi di gua yang jauh di gunung, di pulau yang jauh di tengah lautan, di padang pasir yang jauh, beruzlah mengasingkan diri. Mengasingkan diri apa? Memelihara iman masing-masing. Tak boleh dizahirkan iman itu. Bukan betapa kerana nak lebih bersaing dengan jin. Ni dok cara orang hebat-hebat zaman dulu, duduk dalam gua saing dengan jin. Sesat. Itu ajaran karut. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW beruzlah
untuk membawa agama supaya tak jadi sesat. Memelihara agama Allah, tidak boleh menzahirkan diri. Kalau menzahirkan diri, tak mampu untuk menghadapi ujian, takut jadi kufur, jadi murtad. Baik mati di tengah hutan rimba belantara, mati kelaparan, mati dalam buangan kerana menjaga agama, kerana tidak ada Nabi dan Rasul di masa itu. Itulah gambaran kehidupan, kebiadaban yang berlaku di ambang kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia dalam keadaan yang kelam kabut, hampir keseluruhannya di dalam kesesatan dan penyelewengan. Manusia tidak mengenal Tuhan, nafsu bermahrajalela, serigala menjadi gembala, penjenayah menjadi hakim, dan orang zalim menjadi qadhi. Manusia menghadapi krisis nilai yang dahsyat, sehingga orang-orang baik dianggap jahat dan orang jahat pula dianggap baik. Tidak ada orang yang dapat menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Raja-raja menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Raja menganggap diri sebagai Tuhan, sedangkan rakyat dianggap abdi, rakyat dianggap hamba Tuhan, boleh buat apa saja. Rakyat dipaksa memberi ketaatan mutlak kepada raja, walaupun di zaman itu masih ramai padri dan pendeta yang dianggap ulama, kerana mereka masih mengetahui sedikit sebanyak pesaka nabi-nabi. Tetapi kebanyakan mereka adalah penyeleweng yang menjual agama dengan harga mata benda dunia, pangkat dan kedudukan. Mereka melakukan rasuah dan memakan harta manusia secara haram demi kepentingan mereka sendiri. Jalan Allah Subhanahu wa taala sanggup ditutup. Perkara ini didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Padri-padri, ulama-ulama yang hidup dalam masyarakat kecair pitih, ditanggung oleh raja, menyokong raja di atas nama agama. Kalau buat maksiat boleh pitih ke padri, tak apa buat maksiat. Ulama-ulama yang menyeleweng, hidup kaya-raya dalam masyarakat, kesenangan, menipu manusia dan menggunakan agama. Ulama-ulama yang ikhlas, sama ada dibunuh ataupun beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat. Allah Ta'ala menggambarkan penyelewengan ulama-ulama. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani memakan harta orang dengan jalan yang batil, jalan yang haram, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Kesimpulannya, manusia berada dalam keadaan membunuh dan merosak diri sendiri. Mereka lupa akan Tuhan yang menciptakannya. Mereka melupakan dirinya, hilangnya perhitungan dan nilai kemanusiaan. Mereka tidak memikirkan langsung tentang ad-din yang sebenar dan tentang akhirat. Di sana telah berlaku kerosakan di seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia dalam keadaan yang rosak. Itulah di zaman kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah firman Allah Ta'ala, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Betapa kemusnahan akidah itu membawa kepada penyelewengan-penyelewengan dalam perkara-perkara yang lain, seperti dalam aspek politik, di mana segelintir manusia yang memegang teraju pemerintahan dengan mempunyai kuasa telah menggubah dan menentukan hukum hakam menurut kemahuan dan selera mereka, meskipun dengan melakukan kezaliman dan penindasan terhadap rakyat.
Pemerintah berlagak seperti Tuhan, walaupun ada yang tidak mengaku menjadi Tuhan. Kuasa mutlak berada di tangan pemerintah, walaupun mereka terdiri dari orang yang paling jahil dan jahat di zamannya. Sebaliknya, tiada siapa yang berhak menegur, mengkritik dan menasihatnya. Demikianlah apa yang berlaku di negara Rom dan Parsi serta jajahan takluknya. Negara-negara besar, negara kecil sama saja. Raja mengaku jadi Tuhan. Kalau tak mengaku jadi Tuhan pun, guna nama Tuhan. Percaya ke Allah Ta'ala, tapi dia sendiri macam Allah Ta'ala juga. Dia buat macam Allah Ta'ala. Boleh bunuh orang, boleh rapah harta orang, boleh rapah anak bini orang, boleh buat apa saja mengikut kehendak. Rakyat tak boleh lawan. Kalau dia lawan, derhaka ke Tuhan. Itu dia ajarnya. Dia ajarnya ajaran syirik ini. Pemerintah Rom membahagikan rakyatnya, atau dengan perkataan lain membahagikan manusia kepada dua golongan, sama ada berbangsa Rom atau tidak, dengan maksud sama ada mereka dari kalangan tuan atau hamba abdi. Di dalam negara itu terdapat dua undang-undang, yaitu undang-undang untuk bangsa Rom dan undang-undang untuk bangsa-bangsa lain. Begitulah keadaan negara yang mengaku menjadi pengikut Nabi Isa AS, tetapi telah menyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gambarkanlah betapa pula negara Parsi yang beragama Majusi itu, yang tiada Nabi menjadi ikutan mereka, setiada agama Samawi menjadi anutan, walaupun negaranya dianggap di antara bertamadun dan punya ahli-ahli falsafah. Begitulah juga keadaannya di India dan China. Tidaklah keadaan itu lebih dahsyat di negeri-negeri yang tidak mempunyai apa-apa undang-undang syariat dan falsafah. Negara tidak ada syariat Allah diamalkan. Rom yang mengaku agama Kristian tak ikut agama Nabi Isa AS. Apalagi Parsi dan India yang tidak ada Nabi dan Rasul yang diikut, sudah tentulah jadi sesat. Maka negara-negara yang lain lebih sesat lagi. Dari segi ekonomi pula, tidak ada negara yang memikirkan untuk melakukan pembahagian sumber keperluan manusia dengan cara yang seadil-adilnya. Bahkan di sana wujud golongan-golongan tertentu sahaja yang berhak memiliki kekayaan di muka bumi ini menurut kemahuan mereka. Walaupun di atas pemerasan dan penindasan, kaum tani menjadi mangsa tuan-tuan tanah, kaum buruh menjadi mangsa pengabdian sesama manusia, amalan riba tersebar dengan luas dan menjadi perkara umum yang tidak boleh disanggah. Demi kepentingan harta benda bagi mereka, boleh dilakukan apa sahaja dengan mendapat perlindungan yang kebal dari pemerintah. Orang-orang kaya mempunyai tanah-tanah, orang miskin jadi tukang kerja tanah saja, tak berhak untuk milik tanah. Bekerjalah mati-matian sekadar untuk boleh hidup saja. Segala hasil pertanian milik tuan tanah yang kaya raya. Itulah keadaan manusia. Orang berniaga betul juga, pekerja selama-lamanya tak berubah daripada pekerja menjadi kaya, tak ada perubahan. Riba diamalkan dengan meluas. Kerajaan melindungi orang kaya, sebab orang kaya duduk pera kerajaan pula. Jadi begitu. Di setengah-setengah negara mereka menjadikan kaum wanitanya sebagai barang dagangan dan boleh dijadikan pertaruhan di dalam perjudian. Anak-anak perempuan ditanam begitu sahaja kerana takutkan sialan kepapaan. Perbuatan ini menjadi amalan hidup orang Arab. Malah segala yang berlaku dari perbuatan buruk itu dianggap benar oleh masyarakat. Orang Arab kambuh anak puan hidup-hidup. Pasal apa anak puan tak boleh perang, tak boleh merokok, buat susah je. Bila boleh anak puan susah, dikambuh hidup-hidup. Ini orang Arab. Setengah negara anak perempuan dijual, dijadikan pertaruhan berjudi. Isteri jadi pertaruhan berjudi. Begitulah nasib orang perempuan di zaman jahiliah. Keadaan dunia seperti yang berlaku itu menggambarkan sesungguhnya dhamir,
kemanusiaan, hati kecil manusia memohon penyelamat. Tiada penyelamat malaikat dari Tuhan pencipta alam, Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu, Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya kepada zamannya. Maka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tepat dengan tujuan tersebut. Ajaran yang dibawa oleh baginda adalah memenuhi tuntutan manusia di akhir zaman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad malaikat membawa rahmat pada seluruh alam. Allah Taala lahirkan Nabi Muhammad SAW untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, alam seluruh dunia di akhir zaman, dalam keadaan yang sangat bercelaru, zalim, sesak dan merosakkan. Wallahu alam.